Alright, mari kita masuk ke dalam set. Mari kita. Okay. Silakan duduk. Tuan rumah tak suruh duduk. Duduk. Terima kasih. Okay. Hari ini kita ada bunga di dalam set. Bunga api. Ni bunga api. Oh, bunga api ya? Bukan matahari ya? Okay, jom kita mulakan kita punya show kita. Assalamualaikum, selamat datang ke Di Belakang Tabir bersama. Hari ini kita ada Asmida. Atau nama betul dia. Boleh cakap nama betul? Boleh. Nur Hasmida binti Ahmad. Betul. Wow. Oh, buat research. Bagus. Okay, disebabkan hari ini aku ada bunga, so aku punya percakapan akan lebih sopan, ya, berbanding dengan guys-guys yang lain. Malu. Okay, untuk pengetahuan audience yang tak pernah datang sebelum ni, dan untuk kita panggil, aku selalu panggil dia Asmida, tapi sebabkan susah nak sebut, kita panggil dia Amy. Okay. Boleh. Ini sebuah production sembang santai dengan kawan-kawan dalam industri seni. Kita cuba mengupas benda-benda yang lebih dalam sikit, dan kadang-kadang dia agak teknikal sikit. Okay. Tujuan dia supaya dia menjadi satu bentuk pendokumentasian yang boleh memberi manfaat kepada the next generation, InsyaAllah. dan tidak terjadinya manipulasi sejarah. Wow. Semua benda-benda yang kita buat ni ada sejarah dia. Betul. Jadi tak mustahil satu masa nanti akan ada orang manipulate. Betul juga tu. Jadi satu sedangkan sejarah yang memang dulu-dulu pun ada orang manipulate, kan? Apatah lagi bidang seni, kan? Betul. Okay. Untuk mereka yang tidak kenal siapa Asmida, korang silap. Korang berada di planet mana sebenarnya? Okay. Beliau adalah seorang penyanyi. Dan aku juga dipahamkan dia adalah seorang komposer juga. Kan? Okay, beliau merupakan pemenang pertama program vokal Bukan Sekadar Rupa. Betul, Alhamdulillah. Okay. Dilancarkan album kali pertama tahun 2013, terbitan Warner Music, yang mendapat sentuhan komposer-komposer dan penulis lirik seperti Ajai, Ed Samad, kawan aku ni, Taja pun kawan aku, Nina Hussein, Odimo, Ana Rafali. Dah sekadar menyebut beberapa nama, ya. Ramai lagi dalam tu. Okay, album kali pertama tercalon di IM20 untuk kategori album terbaik dan rakaman album terbaik. Yes. Dan lagu Biar Sampai ke Bintang berjaya ke semi-final Music 27. Betul, Alhamdulillah. Sebenarnya di dalam bidang tu dia okey sebenarnya. Cuma dia sebenarnya ada sisi lain. Wow, sisi apa tu? Dia ada sisi lain sebenarnya. Sisi iman. Sisi iman. Sisi betul lah. Orang lain, kan. Asmida dia ada satu sisi yang kadang-kadang orang macam tengok macam dia ada lagu pop, dia ada lagu tradisional, dia ada ni. So dia ada prinsip saya seperti cicak camouflage. Bila melekat kat dinding hijau, dinding coklat, warna coklat. Oh, macam tu Salah. Sesumpah cicak. Okay. Baik, kita mulakan. Okay, boleh tak sebenarnya kita nak start dengan latar belakang lah. Latar belakang dalam bidang asal pendidikan, macam mana terbabit dengan bidang muzik, inspirasi, orang yang memberi inspirasi dalam bidang muzik tu. Silakan. Okay, saya rasa mungkin saya boleh start daripada sekolah lah. Okay, sekolah. Ke panjang sangat nanti, kan? Tak apa, okay. Boleh. Kalau kita ada 2 jam. Panjang. Okay, saya start dari sekolah lah. Masa saya berumur 5 tahun. Actually sebenarnya kecil lah, daripada kecil, kan. Family saya, mak saya lah especially suka menyanyikan lagu-lagu Melayu asli, lagu-lagu lama. Dan ayah saya, mak saya Nur Asma Ibrahim, ayah saya Ahmad bin Abu, orang panggil dia Mat Labu, nama stage name dia. Walaupun dia bukan penyanyi, tapi dia ada stage name tau. So ayah saya ni adalah kira
penyokong lah, tulang belakang. Mak saya dulu menyanyi-nyanyi, bapak saya lah yang bawa pergi menyanyi, pergi audition. Maksudnya Mak, aku tak reti nak sebut, Mak Amy adalah seorang penyanyi mula-mula pun. Dari awal dulu. Dia bukan penyanyi artis rakaman. Okey. Tapi dia menyanyi. Pentas. Penyanyi pentas. Walaupun bukanlah penyanyi pentas yang popular, maknanya bukan yang macam big stage ke, tapi beliau menyanyi lah. Macam menyanyi wedding, ada event kecil-kecil. Mak saya memang menyanyi lah. Jadi bertuahnya saya, bersyukurnya saya juga kerana mak saya ni peminat lagu-lagu Melayu asli. Dan background keluarga mak saya di Perak, dia ada grup Ghazal Party. Orang Perak. Orang Perak sinonim. Kami dulu orang Perak. Oh ya ke? Okey. Alamak, salah Padang lah masuk. Dah lama tak dengar kata Ghazal Party ni. Arwah moyang saya ada kumpulan Ghazal Party di Perak. Jadi sejak Ghazal Party sebenarnya dia kebanyakan dia belah ke utara sikit. Betul. Belah mana ni? Kita kat Parit. Kita Parit bukan tak ada utara. bukan utara pun. Tapi ada kumpulan Ghazal Party. Maknanya selain daripada belah Penang apa semua kan, memang ada kumpulan Ghazal Party, Kedah apa semua kan. So rasanya lingkungan utara tu, negeri-negeri di sebelah utara famous. Ghazal Party. Macam 60-an lah, satu Malaysia ada kan, sebab famous, tengah trending kan. So sama jugalah macam tu. Ghazal, untuk audiens yang tak kenal Ghazal Party, Ghazal Party dia macam satu persembahan kesenian, ada nyanyian, ada muzik, ada tarian. Yes. Tapi selalunya terjadi ialah di majlis-majlis perkahwinan. Betul. Kan selalunya belah malam. Dia ada Ghazal Party, so ada performance. Sekarang ni tak ada lah kan. Sekarang ni Ghazal Party agak pupus jugalah sebenarnya. Kalau kat Perak tu saya tak tahulah, tapi saya pernah buat interview di Penang, masih ada lagi kumpulan Ghazal Party. Dan popular. Ghazal Party ni dia nyanyikan lagu Arab. Lagu Arab. Dan Arab. zaman dulu, zaman dulu, macam aku tua sangat. Aku besar zaman 70-an, 80-an. So, dia orang touring tau. Dia orang touring daripada majlis kahwin ke majlis kahwin. Ikut daerah lah. Betul. Famous teruskan. Okay, so maknanya mak saya ni, keluarga diorang ni memang keluarga seni lah. Kan, moyang saya main violin, opah saya menyanyi. So ada pakcik-pakcik saya pun ada yang main instrumen kan. Jadi mak saya ni menyanyi. Jadi mak saya memang minat lagu-lagu Melayu asli. Jadi daripada mak saya merupakan guru nyanyian pertama saya lah. Jadi beliau bila dia suka menyanyi, selalu nyanyikan lagu asli, so anak ni mestilah terinfluence daripada parents kan. So kita pun jadi minat. Apa benda yang sebenarnya influence tu? Maksudnya adakah basically macam copy paste ke, atau macam mana nak dapat lenggok ni? Macam tu itu macam tu? Actually kebahagiaan tu belum lagi tau. Belum lagi. Masa Okay. kecil-kecil dulu, ayah saya ni dia rajin pergi coket beli kaset lagu-lagu Melayu asli, sebab mak saya suka masuk pertandingan nyanyian lagu Melayu asli. Masuk pertandingan juga? Masuk pertandingan di BKL apa semua. Jadi bila nak bertanding tu, ayah saya akan cari source lah kan, bahan untuk kita belajar. So daripada bahan tu, bila mak kita pasang hari-hari, kita pun dengar sekali. So bila mak nyanyi, kita pun ikut, macam kopi tu kan. Copy paste lah. Yes. And mak saya masuk pertandingan bintang asli RTM tahun 1994 dan berjaya ke final. Dekat TV1 masa tu, saya ingat lagi. Jadi masa tu, kalau ikutkan kami ni mak saya ni belum ada cikgu lah masa tu kan. Lepas pertandingan tu baru ayah saya dan mak saya ni pergi mencari guru untuk belajar lagu Melayu asli. Bawalah budak kecil ni sekali. So mak saya belajar, saya pun dengar sekali. Belajar dengan siapa tu? Belajar dengan arwah Rahim Jantan. Dengan arwah Mak Arub Bacik. Dengan Aspalela Abdullah. Yes. Wow, legend. Ya, betul. Dengan Abdul Rahman Kamarudin. Masih lagi ada cikgu saya juga tu. Dengan ramai lagi lah. Dengan siapa? Wahid. Uda Wahid tahu? Uda Wahid? Bapak dia. Bapak dia, Cik Wahid. Jadi
So banyaklah guru-guru dia. Banyak. Kalau mak saya pesan, bapak saya pesan, kalau nak belajar, jangan belajar dengan satu cikgu. Kita belajar dengan banyak cikgu, mana yang baik, kita ambil. Mana yang tak sesuai, kita jangan ambil. Itu sebenarnya satu lagi benda yang sebenarnya sama tau. Kalau kita belajar agama pun macam tu. Satu belajar agama nanti guru ni apa yang benda yang kita ambil. Jadikan kita punya ni. Dan sebenarnya benda-benda kesenian lain pun macam tu. Contoh kalau orang main violin, dia bagi violin guru ni. Sebab sekarang ni kadang-kadang dia selalu fokus satu guru, dia akan stick dengan style guru dia. Betul. Ini sebenarnya vocabulary. Betul vocabulary, tak? Vocabulary kita sebagai penyanyi. Kalau kita baca satu buku je, buku tu je lah yang kita tahu kan. Tapi kalau kita baca banyak buku, kan vocab kita jadi besar kan. Perspektif kita pun berkembang. Betul. Jadi macam tu lah. Bila mak saya pergi belajar lagu Melayu asli, saya pun ikut dan saya pun belajar sekali secara tak langsung. Sebenarnya bukan kita nak pergi belajar, kita budak kecil masa tu main-main je kan. Tapi telinga kita ni kita pasang. Dah dengar dah. Kita pasang, kita dengar. So bila dah meningkat remaja, saya masuk pertandingan bintang asli. Remaja tu bila? Masa tahun tu bila? Tak ada umur berapa? Tingkatan 2, 14? Tingkatan 1 macam tu lah. 13-14 lah. Dah masuk pertandingan bintang asli bintang asli remaja. Okay. Tapi masa tu saya dapat nombor 3 macam tu lah. Tak kisahlah. Tapi 13-14 tahun dah masuk pertandingan tu, kita lain cerita bang. So masa tu saya... Awak selesa ke ni sekarang? Selesa sangat. Okay, sangat. Saya masa tu saya berjumpa dengan Cik Aspar, dengan Cik Arwah Urki Abdullah. Wow. Saya dapat menimba ilmu lah dari mereka. Dan tak lupa juga kepada guru saya lagi seorang yang memang daripada kecil, rakan seperjuangan mak saya masa bintang asli dia masuk dulu, iaitu Abdul Rahman Kamaruddin. Mak saya dengan Abdul Rahman Kamaruddin ni adalah guru utama saya lah, yang menjadi rujukan tempat saya bertanya anything pasal lagu Melayu dan juga anything lah. Kita nak minta pendapat nanti saya nak masuk ke dalam benda-benda tu nanti. Boleh. Sekarang ni kita sambung balik cerita-cerita. Kemudian bila dah makin besar apa semua tu, yang berjumpa dengan arwah Rahim Jantan. Rupa-rupanya arwah Rahim Jantan ni adalah saudara kita. Bila kita dah berjumpa, dah sembang-sembang, ya Allah, rupanya saudara tak jauh. Rupanya maknanya tapi arwah Rahim Jantan ni sebelah ayah. So maknanya darah kat ayah pun ada juga darah seni. Sebab tu mungkinlah ayah ni kira dia tak boleh nyanyi tau, tapi dia menyokong. Bila kita tanya pasal lagu asli dekat ayah, sebenarnya ayah lagi tahu daripada kita. Sebab dia observer. Terbongkar. Dia observer tau. So alhamdulillah lah saya dikurniakan dengan family yang macam ni kan, yang support apa semua. Kemudian bila dah masuk UiTM, barulah saya ada kira formal education tentang muzik. Di situ saya belajar vokal western classical dengan Datuk Syafinas. Dan kemudian masa UiTM tu kiranya masa sebelum masuk UiTM itu traditional. So bila dah masuk UiTM, kita mula mengenal muzik, macam muzik jazz lah, ballad. Saya tak pernah nyanyi jazz, tak pernah tahu macam mana nak nyanyi semua. So kat situ kita belajar ballad apa semua, baru dengar. Kalau tak dulu memang selalu dengar lagu Melayu lah. Kan? So basically Asmida, kalau kita berbalik kepada opening tadi tu, sebenarnya beliau adalah graduan dalam bidang muzik, vokal. Lepas tu sambung belajar di Aswara sebagai vocal classical performance juga. Tapi degree. Tapi ada kisahnya di Aswara ni, saya tak sempat habis belajar sebab saya sakit. Saya diuji dengan satu musibah dan saya terus berhentilah. Saya tahu cerita tu, tapi saya tak mau masuk ke situ. Alright, more or less kita faham lah, maksudnya daripada kecil memang dah terbiasa dengan lagu-lagu tradisional. Suddenly bila masuk ITM, dunia lain pula. Betul. Yang itu saya nak tanya kejap lagi. ITM banyak buka saya punya minda tentang muzik secara
keseluruhan lah. Okay. Kat situ saya baru belajar apa tu experimental music. Daripada situ, daripada UiTM lah, saya mula bereksperimentasi sebab kita macam baru masuk dunia baru. So interesting lah dunia di UiTM. Kami semua ni alumni UiTM, UiTM di hatiku. UiTM, usaha tu. So, tapi lepas tu, masa bila masuk RTM tu? Bintang RTM tu? Bintang RTM masa tu saya tingkatan 2. Oh. 14 tahun. Yang bintang asli tadi, dah masuk bintang asli tadi? Bintang asli sebelum tu. Maknanya tingkatan 1 lah. Tingkatan 1? Sebab masa tu bintang asli remaja tu, sebelum dia dengan bintang asli dengan RTM dengan JKN, bintang asli dulu under Kementerian Pendidikan. Okey. So dia daripada 12 tahun sampai 17 tahun macam tu. So awak Amy masuk bintang RTM pada usia 14 tahun. Betul. Sebab masa dia masuk bintang RTM, nama-nama yang dia kena bersaing adalah Azharina, Misha Omar, Siti Sarah Raisuddin. Semua dahsyat tu. Tak tahu macam mana budak ni boleh termasuk. Masuk. Itu sampai final ke? Sampai final saya dapat nombor 2. Alhamdulillah. Wih, nombor 2. Okay. Juara masa tu Azharina. Azharina kan? So, dahsyat agak benda ni. Aduh. Kan? Tapi tingkatan 2 lah. Tingkatan 2 lah. Tapi of course gap antara tu, masa antara between daripada menang bintang RTM sampai masuk ITM tu, apa yang diisi? Dengan ada show ke, ada biasalah kita nyanyi dekat orang kahwin kan. Bila masuk bintang RTM tu banyak membuka jalan jugalah sebab orang dah nampak kita masuk TV kan. Adalah juga show RTM banyak panggil lah. Untuk dulu ada rancangan Anjung Budi, Abang Siso punya rancangan. Siso Kepertasan. Yes, Anjung Budi lah, ada HMI lah, apa. Semuanya main banyak dekat RTM lah sebab banyak lahir di RTM kan. So gap tu diisi dengan persembahan-persembahan macam tu lah. Wedding. Kira basically masa bersekolah dah ada show. Betul. Dah carma cari makan kan. Dah tu sampai masuk ITM. Okey, ini satu benda saya nak tanya. Okey. Dah biasa dengan lingo asli. Then suddenly tiba-tiba masuk UiTM belajar Okay. So transition tu macam mana? Transition daripada lagu-lagu asli ke lagu classical tu macam mana? Oh wow, okay. Kebanyakannya student yang masuk di UiTM ambil vokal, diorang tak tahu tau diorang kena belajar apa dekat sama juga. UiTM. Saya pun sama. Kita tak tahu yang kita kena nyanyi semua kan, benda-benda macam tu kan. Ingatkan nyanyi macam belajar vokal macam Siti Hajar ke apa ke. Rupanya kena nyanyi benda lain. Jadi sebab dia ada belajar teknik, vokal teknik, diction, yes. lagi apa putah lagi ensemble choir. So banyak benda pecahan tu tau. Okay, so transition transition tu. Okay, masa saya masuk UiTM, saya audition. Audition lagu? Saya audition apa tau? Gitar. Masa tu main gitar? Confident ni bawa gitar. Okay, main gitar. Main gitar. Sambil menyanyi lah? Sambil menyanyi, sambil menyanyi, yes. Sambil menyanyi, konon-konon lah kan. Okay. Lepas tu, cikgu yang audition saya tu, Cik Syukur, saya ingat. Syukur Monel lah ni? Ya. Dia cakap, Syukur Monel adalah keyboardist aku sebelum dulu. Okay, alright. So, Cik Syukur kata, macam, awak main gitar teruk sangat. Okay, ada benda lain yang awak boleh buat? Dia kata, saya boleh nyanyi. Menyanyi? Okay, silakan. Letak gitar, nyanyilah. Lagu tau, lagu ni, Terbang Helang. Bos punya lagu lah. Rupa-rupanya lagu bos. Saya tak tahu. Komposer tu depan tu lah. Komposer dia di depan tu, Karya Jari Johar adalah pencipta lagu Terbang Helang, nyanyian awal Sarifah Aini. Betul. Dan dia merupakan seorang pensyarah di ITM. Betul. Jadi maksudnya masa audition tu Karya Johari Johara ada di depan. Tak tahu pun itu komposer Terbang Helang. Saya pun main nyanyi apa semua kan. Lepas tu Cik Syukur kata, awak tahu tak siapa yang ciptakan lagu ni? Karya Johari Johar. Confident lagi kali kedua. Lepas tu, tahu tak siapa Karya Johari Johar? Tak tahulah. Ni?
Okay, ni kalau bos dengar benda ni kan mesti tergolek-golek gelak ni kan. Ya Allah, tapi itulah hikmahnya bila bawa lagu tu tak tahu. Dapat. Confirm lah bos. Mesti bos bagi markah lebih. Bagi markah lebih. Thank you bos. Okay. So transition daripada tradisional ke klasikal tu memang dia macam bagi saya dia macam langit dengan bumi kan. Sebab lah lagu tradisional berlinggu apa semua tak ada pun kita tak pernah train baca skor apa semua tiba-tiba lagu klasikal kita kena memang ikut skor dinamik apa semua selalu kita by heart je tapi dinamik dia ada dekat skor apa semua so kena ikut dinamik dia ikut as written apa dia tulis betul so transition tu agak mengejutkan dan saya sebenarnya ambil masa juga struggle lah nak memahamkan macam mana ni tapi macam apa nama dia Ibu Fauzanawi kata kopi dulu. Kopi dulu. So saya kopi dulu. Saya kopi, saya dengar senior-senior saya nyanyi dulu tak ada YouTube. So bila senior praktis kita dengar kat tepi kat luar, kat pintu apa semua. Kita dengar macam mana dia nyanyi. So jumpa senior kata, "Kak boleh tak nak pinjam CD ke apa ke yang boleh saya dengar sebab kita nak beli bahan klasikal ni mahal." Ya, betul. Buku je beratus-ratus ringgit. Betul. Apatah lagi CD dia memang mahal. Kita tak ada duit kan. So sini-sini ni memang baik hati. Diorang kopikan kita CD. Kita beli CD kosong bagi kat diorang. Diorang kopi. Dengarlah. Dengar. Tengok cicak pun kata ya. So dengar. Dan kita kopi. Kopi dulu. Cikgu saya pula Syafinas masa tu. So dia tahu saya punya background tradisional. So dia memang banyak train saya lah. Dan baru saya discover yang vokal saya ni adalah mezzo soprano. Oh, mezzo soprano. Mezzo soprano. Saya ingat alto. Alto lagi bawah. Kan? Alto okey. Oh, mezzo soprano. Dalam choir saya alto lah. Tapi kalau nyanyi macam kalau piece kalau dia bagi score dia bagi saya mezzo soprano. Okey, untuk audience yang tak faham benda tu. Okey. Pecahan-pecahan suara adalah soprano, alto, tenor, bass. Itu antara pecahan-pecahan suara atau kita panggil SATB, soprano, alto, tenor, bass. Mezzo soprano ni ialah di antara soprano dengan alto, mezzo soprano duduk tengah-tengah. Itu pecahan ada lagi. So macam bass dengan tenor, pecahan tengah-tengah dia ada apa? Baritone. Okey. Dia ada antara mezzo, alto dan juga tenor, ada counter tenor. So male alto, male high voice. So macam-macam pecahan lah. So okey, itu untuk yang tak faham lah. Okey, teruskan. Kopi dulu. Kopi. Jadi Syafinas memang banyak bagi saya membuka minda saya tentang classical vocal. Tak pernah locate untuk bagi saya buku, bagi saya bahan. Dia sendiri pun burnkan CD untuk saya, kopikan skor apa semua. Secara personally Datuk Syafinas Selamat adalah junior saya masa belajar kan. Tapi sebab saya rasa dia pun sebenarnya more or less datang dari background yang hampir sama. Syafinas kan sebelum tu dia ada album. Dia dah buat pop album sebelum tu. Dan masa tu pun dia orang Johor. Jadi obviously benda-benda tradisional tu selalunya dia dah biasa. Dia dah biasa. Dia tidak straight to classical. Dia pun belajar sebelum tu dia dah ada background pop. Dia belajar ni. Saya rasa dan saya rasa dia faham. Dia faham transition tu. Dan saya sebenarnya bersyukur lah saya belajar under Datuk Syafinas sebenarnya. Sebab pengajaran dia tu sampai sekarang masih saya pegang lah. Walaupun saya bukanlah classical train yang masih lagi mengamalkan semuanya. Tapi ada benda-benda yang saya masih lagi pegang daripada especially warm up lah kot. Warm up ada macam kadang-kadang tu apa yang dia cakap dekat saya tu jadi kita punya macam nasihat-nasihat dia tu kita pegang sampai sekarang. Sebab Datuk Syafinas ni dia sangat caring terhadap pelajar-pelajar dia apa semua. Sangat macam kakak. Kalau kita sakit dia akan bagi ubat apa semua. So sangat caring. Seronoknya dapat lecturer macam ni. Yes, betul. Bertuah sangat-sangat lah. Bertuah sangat-sangat. So macam tu lah transitionnya. Dan bila belajar klasikal tu
lecturer lain tu bila dia nampak kita boleh nyanyi lagu tradisional. So UiTM ni kan dia ada band. Yes. Sharp 11 nama band tu. Sharp 11. Diketuai oleh bos. Okay, bos. Bos ketua dia. So Johari Johar. Yes, betul. Okay. Jadi tak ramai penyanyi-penyanyi student-student yang boleh menyanyikan lagu tradisional. Jadi betul. Saya dibawa masuk dalam band tu. Okay. Jadi, so dalam band tu siapa lagi? Ada Abang Rizal Tony. Okay. Ada Kak Siti Hajarul Aswad. Okay. Dan Sharifas. Yes. Dan bos ni kira 3 lecturer lah. Lecturer. Yang lain tu semuanya student lah. Macam basic student, drama pun student. Batch saya ada batch yang senior adalah. Okay. So level tu dah So main traditional benda tu? Tak. Main jazz, main pop. Traditional pun ada lah. Sebab saya ada dalam tu kan. So traditional pun ada juga. Maknanya kalau level tu dah main dinner show lah. Dinner show ITM ni lah muka dia. Dinner show lah tu. Itu dah Carma lah tu. Carma lagi. Okay. Alright. So saya rasa benda tu sama lah, struggling. Sebab macam saya sendiri daripada scene rock apa semua kan, sekali pergi audition ITM perform kan, macam bila sama masuk kan macam klasikal. Ini gila babi dah ni, aku nak kena belajar. The best part kan kita main gitar kan. Kata okey awak lepas ni belajar cello Kita cello. Lagi lain. Apa benda ni kan, tak pernah dengar selama ni kan, tapi hadaplah juga. Yes. Okay, so itu sebenarnya dia punya struggle dia, transition dia. So kita kena adapt. Kita kena adapt supaya untuk belajar. Kita untuk belajar nak dapat ilmu tu kena adapt dengan situasi tu. Betul. Okay, lepas tu saya nak satu bahagian. Masa WCOPA tu masa tu dah habis belajar. Masa tu saya di Aswara. Okay, Asmida Amy. Susah tu nak sebut kan. Daripada diploma di UiTM, dia sambung degree ke Aswara, ambil vocal performance. Yes. So masa di Aswara siapa belajar dengan siapa? Saya ambil di Aswara, saya masih lagi classical vocal, masih belajar dengan Syafinas. Cuma saya ada second instrument. Minor instrument saya minor instrument saya adalah vocal traditional. Ada saya belajar under arwah Rahim Jantan lah, Cikgu Rahim Jantan. So bukan patut tak cia jadi sebab kami dulu macam kena ada instrumen yang lain. Ada juga saya ambil violin. So third instrument ke? Wow. Saya belajar dengan Cik Azlan. Tiga subjek instrumen Okay, baik. Alright. So lepas tu masuk ke Aswara, masuk COPA ni, WCOPA. Ni fakta. Mewakili Malaysia dalam World Championship of Performing Arts tahun 2009 dan bertanding dalam kategori vokal untuk 6 kategori termasuk kategori terbuka. World Music, Jazz, Broadway, Classical dan Duet. Duet dengan Abang Bob Yusof, AF lah. Yang mana Asmida berjaya membawa pulang 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Yes. Besar juga tu. Cerita sikit. Okay, kategori dia 6 je tapi dia punya pingat banyak. Okay. Kan, sebab dia punya penilaian tu. Sekejap. World Championship of Performing Arts ni apa benda sebenarnya? Okay, di mana? Okay, dia diadakan di Los Angeles. Amerika konon. Okay. Dia macam Olimpik lah, performing arts punya Olimpik. Pertandingan tu disertai oleh semua negara di dalam dunia ni. Maksudnya semua jenis performing arts. Performing arts. Bukan hanya vokal, ada tarian. Ada tarian, ada modelling, ada acting, ada yang magician ada. Anything related to performing arts. Yes, performing arts, betul. So saya masuk yang kategori nyanyian lah. Jadi saya masuk 6 kategori masa tu dan satu kategori duet dengan Abang Bob dan dapat pingat yang seperti yang telah disebutkan tadi.
Okay, saya cuma nak bagi tahu. 3 pingat emas tu di kategori mana? Perak di kategori mana? Tak ingat. Tak ingat. Okay. Aduh, tak ingat. Tapi saya pergi ke final lah. Okay. Dengan Abang Bob, kita bawa kategori duet tadi, kami bawa lagu Bagaikan Sakti. Oh, Siti Nurhaliza dan M. Nasir. Alright. So, masa kat sana rasanya lebih kurang seminggu macam tu lah. Di Los Angeles. Di Los Angeles. Funding financial siapa yang fund? Daripada kerajaan negeri, daripada Kementerian Pelancongan. Masa tu. Oh, okey. Dan dia punya peringkat Malaysia diadakan di Istana Budaya. I see. Klipnya masih ada lagi dekat YouTube. Kalau nak tengok boleh lah. Di YouTube lah. Chanson Bohème lah saya nyanyi lagu tu. Salah satu lagu lah. Lagu? Chanson Bohème. Okey. Saya tak reti nak sebut. Itu klasikal lah? Klasikal. Okey. Jadi kat sana saya dengan yang bertanding dengan saya yang mewakili Malaysia adalah Bob Yusof, Siti Sarah, arwah Siti Sarah, Tom GV dan saya 4 orang. Wow. Sebenarnya I mean I'm talking about ketika cakap talent kat Malaysia ni ramai kan? Ramai bang. Sebenarnya yang pergi kat sana tu because it's a world championship. Betul. So dan semua ada bawa balik pingat ni. Betul. Kan so sebab tapi still kita tak boleh susah sangat nak menjual kita punya produk di luar. Ni mungkin saya punya personal opinion lah kan. Saya rasa Malaysia ni memang kaya gila dengan talent. Tambah-tambah kita orang Asia ni, kita punya jiwa tu macam lebih sikit. Saya rasa lah ni personal opinion. Cuma tak tahu kalau betul salah. Cuma kita ni bukan negara yang dianggap sebagai internasional. Contoh kalaulah sekarang ni US ataupun Europe punya negara kita kategorikan as international punya ni. Apa negara maju dengan negara dunia ketiga ke? I mean kalau anything product yang keluar daripada situ kita panggil dia international product, international artist. Faham. Semua. Cuba kalau label tu pergi ke Malaysia, takkan kita jadi international juga? Betul. I mean pendapat saya je lah. Faham. Kan? Tapi whatever it is, memang ada je orang kata lah, tengoklah level sendiri kan. Nak compare dengan international artist memang tak lah. Sebab dia dah jadi international. Competition dia tinggi. Kan? So kita pun kalaulah saya rasa kalau benda tu pergi ke kita pun saya rasa benda yang sama juga. Sebab kita sekarang bercakap pasal talent. Sebab kita tak bercakap pasal agent, kita tak cakap pasal management team, whatever. Kita cakap pasal talent. Betul. Kalau pasal talent saja, kalau compare side by side, adalah part-part yang kita menang. Betul. Ada part-part yang kita menang. Bukannya tak ada international artist yang memang tak boleh nyanyi. Ramai juga. Ramai. Bukan nak condemn ke apa ke, tapi memang fact is fact. Dekat social media pun orang ada post kan yang diorang tak boleh nyanyi apa semua, tapi dia jadi international artist. Sebab dia lahir di sana, bukan lahir tapi maknanya dia naik di sana, develop kat sana, ataupun orang jumpa dia di sana. Cuba kalau label international tu ada di rantau Asia. Dia bukan masalah itu. Saya rasa sebab contoh macam ini buat dengan Warner kan. Warner Music sendiri adalah international label. Cuma orang-orang yang berada di Warner, ini dengar aku cakap ni serius. Orang kalau Warner, kalau dia buat kerja lebih sikit, dia nak bawa benda tu keluar, dia ada jalan. Faham? Dia ada jalan sebenarnya. Faham? Nak dengan tak nak je ni kan. Nak ke tak nak? Lepak mama. Nak ke tak nak? Of course lah. Bila kita nak bawa benda tu, of course lah dia ada funding, kena bawa keluar duit. Of course lah. Semua pelaburan memang macam tu. Betul. Tapi macam abang kata pasal funding tu kan, saya tak tahulah betul ke tak, tapi saya dengar yang kerajaan negara Korea dia fund dia punya K-pop, entertainment punya scene berjuta-juta untuk menaikkan K-pop punya scene kan. Dan benda tu memang facts terjadi sekarang. Kan? Dan dia jadi satu fenomena lah. Satu dunia. Kan? Sampai boleh jadi macam tu sekali. Jadi
Sebenarnya benda tu boleh. Cuma mungkin negara kita ni kecil ke, kita punya kepentingan yang lain tu lebih Faham. Lebih ada. Saya faham. Tapi at the same time kita kena bercakap pasal exporting our talent. Yang selama-lama ni kita bercakap pasal martrade, kita bercakap pasal SME, produk yang nak dibawa keluar. Ini adalah sebahagian dari produk. Kita jadi talent sebahagian dari produk. Jadi kita kena ekspor dah. Kita tak ada apa orang cakap, kita jangan nak bermain dalam negara je. Sekarang ni zaman dia kita nak bawa keluar lah. Tapi daripada situasi ni bang kan, saya rasa ini aku seronok cerita dengan player industri ni kan. Saya rasa macam dia menyebabkan kita sebagai pemain, kita sebagai anak seni, macam kalau kau nak, kau buat sendiri lah. Kau betul. usaha sendiri lah. Itu cari jalan sendiri. Betul. Ini masalah dia. Of course lah kita nak cari jalan sendiri memang lah. Tapi kita perlukan bantuan. Seperti juga dengan sektor-sektor yang lain, sektor-sektor perniagaan yang lain perlu bantuan juga. SME, IKS semua perlukan bantuan kan. Jadi tengoklah alih-alih lah kat sini sikit kan. Mungkin tak tahu, baru-baru ni saya dengar Datuk Fahmi Fadzil. Dia ada belum yang Datuk lagi. Okey, Encik YB Fahmi Fadzil katanya ada menggubal undang-undang baru, akta baru untuk kita punya seni ni. So hopefully adalah sinar nur di situ. Kita berharap pada itu. InsyaAllah. Okey, baik. Okey. Kita nak lompat sikit selepas tu sebab saya tak nak cerita pasal you sign dengan Warner Music. Saya rasa lagu Sampai ke Bintang tu kan dah berapa ribu kali nyanyi. Sejak dari dalam perut. Saya rasa lagu tu pun saya dah banyak kali nyanyi. But it is a good song. Cuma semua of course orang katanya next album bila. So okay, never mind tu. Saya tak nak sentuh bab tu. Saya rasa benda tu wartawan-wartawan hiburan katanya. Okay, sebenarnya saya nak tanya. Selepas tu you masuk Mentor 5 kan? Yes. Selepas 5 ke berapa saya tak ingat. 5. Mengikut research saya. Wah. Okay. Menjadi anak didik Datuk Sharifah Aini. Tak. Bukan. Tak. Okay. Saya sampai audition je. Oh, sampai audition. Sampai top 2. Oh, okey. Okey. Cerita. Okay. Saya ni memang idola saya adalah Datuk Sharifah Aini. Saya memang minat sangat dia. Daripada kecil lah. Takkanlah, kalau takkan dia masa saya bintang RTM saya bawa lagu dia. Saya bawa lagu dia masa peringkat suku akhir. Lagu apa tu? Kau tinggi di awan biru. Kau tinggi di awan biru. Kau dengarlah kisah cintaku. So masa tu saya bawa lagu Sharifah Aini. So bila masuk Mentor, saya sebenarnya tak suka masuk reality TV. Tak suka masuk sebab tapi dia dah menang. Tu tak suka masuk sebab kita rasa macam bila tengok yang reality TV yang lain macam diorang ni macam nak pilih yang cantik je kan. Aku ni bukannya lawa pun. Mesti kena rejectnya nanti kan. So lepas tu tak nak lah. Tapi disebabkan Sharifah Aini jadi mentor tu, saya masuk. Dan saya dapat top 2. Dengan Syihaziki. Jadi bila dia orang buat pemilihan, Syihaziki yang dapat. Saya tak dapat. So tak dapatlah jadi anak didik Sharifah Aini. Okey, saya punya fakta salah minta maaf Okey. So apa kelebihan Sharifah Aini on your side, on your view? Saya rasa dia punya suara dia tak payah nak cakap lah kan. Dia lain daripada yang lain. Suara dia tu. Dan saya suka cara dia interpret lagu yang dia nyanyikan. Contohlah lagu lama, lagu Seri Dewi Malam. Seri Dewi Malam. Tu lagu Normadia. Tapi bila Sharifah Aini nyanyi, dia jadi macam Sharifah Aini yang punya lagu. Dia ada resemblance ni sebab dia audition pun lagu Terbang Gelang. Sharifah Aini yang nyanyi juga. Ini betul-betul hardcore ni kan. Hardcore betul. So
bila dia nyanyi lagu Burung Pungguk pun lagu lama juga. Okay. Tapi bila Sharifah Aini punya version, masa 70-an masa tu, dia jadi macam lagu Sharifah Aini. Jadi keupayaan penyanyi untuk membawakan sesuatu lagu tu macam rendesi mereka sendiri dan menjadikan benda tu lagi naik. Macam contoh Jamal Abdillah lagu Senandung Semalam. Itu satu keupayaan. Keupayaan yang luar biasa lah. Betul. So that's why saya sangat suka dengan Sharifah Aini sebab first kali memang suara dia lah. Suara dia sangat suka. Wow, okay. Right. Okay. Tadi kita cakap nak sentuh benda-benda tu kan. Daripada selepas dah traditional, dah classical. Kenapa daripada situ beralih kepada pop? Pop maksudnya vokal? Maksudnya beralih kepada album, beralih kepada nyanyi pop lah. Buat album is a pop song kan? Betul. Why? Ya. Okay. Pop tu masa saya masuk vokal. Vokal bukan sekadar rupa? Yes, vokal bukan sekadar rupa. Jadi itu satu pertandingan. Kita akan mengikut tema ataupun agenda yang dah ditetapkan dalam program tu. Okay. Jadi ini penerbit vokal lah yang cakap dengan saya. Dia kata susah nak tetapkan kau punya genre ni. Sebab kau ni boleh nyanyi tradisional, boleh. Macam jazz pun kau boleh, pop pun kau boleh. So macam tak tahu nak letakkan kau ni kat mana. Okay. So maknanya tu problem lah kan. Jadi bila jadi terror pun susah kan. Okay. Mana ada terror? Yalah maksudnya. For me, orang yang boleh nyanyi tradisional, dia berada di satu level yang lain dari segi nyanyian. Okay. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Okay. So pop tu album saya tu memang album pop lah kan. Jadi bila saya dah sign dengan Warner, sebagai orang baru saya dia satu kemestian ke kena sign dengan Warner? Saya rasa mungkin belief kita masa tu. Okay, right. Kan kita memang tak tahu apa-apa. Macam kertas putih lah gitu. Kita kena sign dengan label. Tapi under label ni pun ada banyak kebaikan dia lah. Sebab mereka dah kira pioneer dalam industri ni. So kita ni orang baru rasa macam adalah guidance dalam industri ni kan. Di awal-awal kemunculan tu. Sebab mereka dah kenal siapa-siapa orang dalam bidang ni kan. Jadi bila kita dah sign dengan Warner, kita kena ikut lah apa yang dah ditetapkan Warner. Sebab saya percaya Warner tahu apa yang terbaik untuk saya. Jadi pada ketika itu lah. Pada ketika itu. Okay. So saya pun agree dan kita buat lah. Masa tu NR siapa Warner? Cik Mok. Cik Mok, okay. Cik Mok. Okay lah, Cik Mok dah resign lah. So Cik Mok masa tu saya dan orang saya takkan lupa ni. Saya kena sebut nama dia. Orang yang memperkenalkan saya dengan Warner adalah Hang Dimas daripada Hujan. Oh, okay. Dan beliau adalah producer album saya. Oh, dia yang produce? Yes. Saya ingat Ajay. Oh, bukan. Abang Ajay hanya produce lagu Biar Sampai ke Bintang masa final. Okay. Final vokal bukan sekadar rupa. Lepas tu record balik ke macam mana? Tak. Kita ambil. Ambil. Lagu tu ada masa dekat vokal dah buat recording lagu tu. Yes, betul. And then masa dekat final tu nyanyi lagu tu balik kan? Yes. Okay, jadi masukkan balik lagu tu di dalam album. Ya. Oh, okay. So jadinya pop tu sebab tu lah saya rasa masa tu saya rasa saya agree. Memang kita agree pun untuk buat album yang berkonsepkan macam tu sebab kita memang tak tahu apa-apa. Kita follow lah apa yang telah ditetapkan oleh syarikat rakaman yang kita dah sign kan. And tak ada apa-apa yang regret pun lah sebab daripada album tu lah saya tercalon AIM, saya tercalon di Anugerah Planet Music dan daripada album tu jugalah kita cari makan lah dengan buat persembahan sana sini apa semua. Cuma saya tak sambung kontrak dengan Warner. Jadi kenapa tak sambung kontrak? Sebab saya rasa macam aku rasa macam kita dah try
Dah try dengan record label. So rasa macam nak gerak sendirilah pula, nak try. Tapi tak dinafikan bila kita gerak sendiri tu, kita ada banyak struggle lah. Definitely. Banyak struggle lah. Sebab Warner dia dah, macam saya cakap tadi, ada jalan dia dah kenal orang semua kan. Warner basically jelas, Warner international label yang ada banyak duit. Okay. Betul. So it's easier untuk ni kan. Okay. So struggle dari lepas keluar Warner, orang kata capak dalam muka kau. But daripada struggle tu saya belajar banyak gila benda. Belajar banyak gila benda. Actually it's a macam blessing in disguise juga. Okay. Sebab kalau dulu orang tolong buatkan untuk kita, but now kita dah boleh buat sendiri. Sebab kita dah tahu apa yang kita dah tahu buat. apa semua. Okay lah. Cuma dalam album tu saya geram je dengan kawan saya nama dia Ed Samad. Okay. Korang hajar buat lagu Goldilocks, menatang apa Goldilocks pun saya tak tahu. Ed Samad suka hati dia buat lagu Goldilocks. Rakaman Goldilocks tu. Wish, rakaman tu asal arrangement dia macam lagu. Itu lagu Tajah kan? Lagu Tajah. Arrangement asal dia macam lagu Fireworks Katy Perry tau. Okay. Saya tak boleh deliver dengan arrangement tu. Wow. Saya tak boleh deliver. Saya pergi rakaman. Recording buat kat mana? Dekat Arc Studio. Tak tahu Arc Studio. Dekat TTDI. Arc Studio. Okay. Nick punya studio. Nick mana? Saya tak ingat okay, lah. Nick mana saya tak tahulah, tapi Nick lah. So dekat Arc Studio tu saya pergi hari pertama dengan Abang Tajah apa semua. Keluar tu masa tu Tajah tak ada studio lagi? Ada. Yang dekat Damansara Perdana tu? Ada. Asal ada tak record tempat dia? Okay lah, tak apalah. Mungkin sebab Warner. Okay. Alright. So kita pergi recording kat situ. Tak boleh nyanyi. Try banyak kali pun macam tak keluar lah. Tak pergi tau. Magic tu tak happen lah dalam studio. Susah sangat ke lagu Goldilocks ni? Okay. Sebab arrangement macam Katy Perry tu, which is dia macam, saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. So saya keluar, Abang Tajah tanya saya, kau okey ke tak? Kau boleh nyanyi ke tak? Macam saya tak tahu abang. Saya macam rasa something tak kena lah. Saya tak boleh nyanyi dengan muzik ni. Abang Tajah redo balik arrangement mengikut apa yang saya selesa, macam band indie saya. Okay. Lebih raw macam tu lah. Oh, sebelum tu dah ada band indie sebelum sign dengan... Masa saya belajar, saya punya band indie yang biri-biri hitam semua tu masa tu. Masa belajar. Okay, nanti kita cerita pasal biri hitam. Masa Aswara? UiTM. Yes. Okay, kita simpan dulu. Kita simpan ni. Banyak benda simpan kat belakang ni. Okay. Kan banyak sisi tu. Itulah. Banyak sisi. Okay, lepas tu? So, Abang Tajah buat balik arrangement. Masuk studio kali kedua, barulah saya dapat nyanyikan lagu tu. Wow. Sayang kau Tajah. Tajah dekat kau ni artis. Saya buat arrangement baru Okay. Sebab lagu Goldilocks ni antara lagu yang favourite saya lah dalam album saya sendiri. Lagu Goldilocks ni. Dan dibuat oleh lirik ditulis oleh Ed Samad. Ed Samad. Yes, betul abang Ed Samad. Sekejap lagi harap-harapnya kita berjumpa dia kat bawah. Dia selalu lepak kat bawah ni. Ya ke? Okay. Kita tinggalkan sebab kalau kita cakap pasal album, dia akan jadi, bagi saya klise lah. Sebab benda tu benda yang orang lain pun semua dah tahu. So saya nak tengok sisi lain. Baik. Wow, okay. Okay. Untuk Amy. Daripada zaman remaja dengan lagu tradisional, and then lama bermain berada dalam situasi lagu-lagu tradisional. Dan telah belajar formal vocal, classical vocal, nyanyi pop. Jadi daripada situ dah boleh buat comparison kan, macam kita bila kita boleh buat comparison, jadi maksudnya kita boleh tahu soalan ni soalan dia. Apa kelebihan muzik tradisional ni sebenarnya daripada Melayu?
Sebab orang kalau dia tak ada dalam bidang-bidang tu, dia tak boleh nak buat comparison. Jadi bila tak boleh buat comparison, dia tak kadang-kadang dia tak nampak apa kelebihan. Betul? Ini orang yang berada di beberapa kategori. Klasikal pernah, pop pernah, tradisional lagilah pernah. Sebenarnya apa yang kelebihan muzik tradisional Melayu ni? Untuk saya rasa muzik Melayu ni, muzik tradisional dia macam jiwa lah. Dia jiwa saya. Okay. Dia macam darah daging saya. Kelebihan dia disebabkan kita ni, saya rasa lah, ni personal opinion, disebabkan kita ni orang Melayu, kita dilahirkan di tanah Melayu, di Malaysia. Jadi DNA kita tu dah ada tau. DNA kita tu dah ada sebenarnya. Tinggal nak keluarkan je. Muzik tradisional ni saya rasa dia satu muzik yang boleh mengubat jiwa lah, saya rasa. Okay. Tradisional. Sebab apa? Mungkin dia memang muzik asal sini. Maknanya bukan muzik daripada barat ataupun daripada mana-mana. Memang muzik tu dilahirkan di sini. Dan bagi saya, bila saya dengar muzik tradisional tu, dia mengubat jiwa. Tak kisahlah lagu sedih ke, lagu gembira ke, bila kita dengar tu, kita macam back to kita punya root. Membawa balik kita ke asal usul kita. Okay. Saya rasa seperti itulah. Okey, cuma saya nak tanya lebih detail lagi. Okey. Selalu kalau kita bercakap tentang lagu-lagu tradisional, lagu-lagu asli, lagu-lagu lagu tradisional kita, kita letak kategori kan. Asli, Zapin, Inang, Masri, semua tu kan. Joget. So basically itu genre tradisional. Kalau kita lebih daripada itu, kita akan masuk etnik pula, which is kategori lain sikit. Okey. Kita sentiasa akan bercakap pasal air lagu, lenggok. Wow, ni teknikal, okey. Ya. Sebab itu kita cakap okay. Lenggok. Kalau dalam dangdut tu kita cakap cengkok. Wow, okey. So lenggok macam mana? Apa benda tu? Apa benda? Lenggok, cengkok, air. Orang selalu cakap benda-benda tu kan. Oh, air lagu lah ni. Tapi natang apa air lagu ni? Kan? Kan natang apa lenggok benda ni? tu kan. Okey. Okey, berbalik kepada hujah Prof tadi. Hujah. Okey. Okey, apa yang abang cakap tadi tu adalah elemen-elemen yang ada di dalam lagu-lagu Melayu. Ya. Lagu-lagu Melayu asli, lagu Melayu tradisi. Ya. Kita ada lenggok, kita ada air lagu, patah lagu, mati lagu, anak suara. Kita So saya rasa benda ni apply untuk pemain muzik juga. Saya rasalah. Sebab vokal pun instrumen juga. Yes, kan? Betul. Jadi lagu Melayu ni saya rasa dalam banyak-banyak elemen tu yang paling penting sekali adalah kelembutan suara lah. Okay. So macam kita tengok, itu bezanya kita dan juga barat ataupun negara-negara lain, which is kelembutan tu. Kita kan budaya Melayu penuh dengan sopan dan santun. Jadi begitu jugalah muzik kita. Tertib. Itu elemen yang paling penting dalam lagu Melayu asli lah. Tertib. Which is bila kita menyanyi tu, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, kita kena menyanyi dengan lembut. Betul. Walau bukan lembut Okay. Bukan lembut. Itu lain. Okay. Tapi suara tu, lontaran suara, cara kita mengeluarkan suara kita tu kena lembut. Lembut je. Macam mana orang kata, macam mana nak bagi lembut? Dia kena mendengar banyak dan menyanyi banyak, praktis banyak. Benda tu takkan jadi dalam masa satu hari lah. Maknanya besok nak tandingan bintang asli, hari ni pergi kelas tanya cikgu, tak jadi. Dengan izin Allah mungkin boleh jadilah. Tapi logiknya susah sangat. Jadi kelembutan yang pertama. So lepas tu kita ada patah lagu. Apa benda tu patah lagu?
Patah lagu ni kalau orang yang belajar muzik, bagi saya, ini saya punya definition sendirilah. Tak apa. Patah lagu ni sebenarnya interval, a skill to connect one notes to another, macam interval. So contoh macam lagu lagu Gunung Bentan. Okey. Tinggi dusun, ni melodi asas Tinggi dusun, bermandi angin, bermandi angin, kan jauh interval tu. So patah lagu ni adalah skill macam mana nak connectkan note mandi dengan D tu. Dan choices bawah tu adalah, adakah kita boleh pilih? Tak, itu adalah melodinya. Okay. So melodi tu kita kena nyanyi, kita kena ikut, kan? So patah lagu ni apply pada interval ini. Okay. So macam mana skill kita sebagai penyanyi nak connect kan supaya dia tak bunyi sumbang. Dia hit the note, the note dan sedap. Okay. So bila kita nyanyi tinggi dusun bermandi angin. Itu dah masuk lenggok ke atau patah juga? Yang tadi tu skill tu adalah patah lagunya. Okay. So kita menggunakan lenggok tu untuk connect kan. Cantikkan dia. Yes, tapi ada juga yang patah lagu yang kita tak perlu lenggok pun, tapi dengan sambungkan note tu, kita macam apa orang kata, legatokan dia. Okay. Dia akan legato man. Okay, right. Kan kita gunakan legato tu untuk sambungkan note tu dalam satu phrase. Okay, contoh Okay, Saya cuba. Right. Tak payah cuba, awak mana tak ada. Tinggi dusun bermandi angin, bermandi angin. So ada dua, kita boleh bermandi angin ataupun bermandi angin. Faham. So ability untuk connectkan those notes tu, dua tu, itu patah lagu. Jadi dia sebenarnya sangat detail sebab kita bermain di satu bahagian itu yang ni sebab yang bahagian ini akan appear lagi di tempat-tempat lain. Betul, dan dia bukan ada di sepanjang semua tu tak ada. Ada part-part yang tertentu. Sebab ada memang semua notes pun interval sebab one note to another kan. Ada dua note tapi ada notes yang especially yang interval dia jauh lah. Yang memerlukan permainan skill itu. Dan patah lagu ni sebenarnya ada juga dalam lagu-lagu jazz dan R&B. That's why bila kita menyanyi itu yang riff and runs kan. So bila kita menyanyi lagu tradisional, lagu Melayu asli, so kita boleh nyanyi lagu R&B apa semua. Soul music. Sebab kita ada kemahiran patah lagu. Wow. Yes. Cuma Mat Salleh punya riff and runs dia rhythm and blues apa semua kan. So kita skill Melayu. Harmonic minor, natural minor, melodic minor. Benda-benda tu yang memang permainan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Melayu Deli memang banyak benda tu gitu. Betul. Wow, ini benda yang sebenarnya sangat kita susah nak jumpa ni sebenarnya. Orang ini sedang membuka rahsia pemahaman. Sebenarnya aku sendiri belajar benda yang baru ni. Macam benda sebab kita selalu dengar lenggok Melayu, air lagu, whatever semua kan, tapi apa benda tu? Yang ni benda ni yang dah diterangkan. Thank you very much. Terima kasih. Qabil tu. Maksudnya saya ambil. Yes. Okay, aku rasa kita dah sampai masa kita break. Aku pun, dia pun aku rasa dah macam tandas Nah, kita nak. Okay, alright, bye. See you there. Okay, kita bersambung daripada break tadi. Kita dah break tadi, cukup pergi toilet apa semua. Baik, okay. Kita sambung dengan Asmidar. Yes, saya. Nur Asmidar binti Ahmad. Jiwa. Siap bagi nama penuh. Tadi kita break. Sebelum tu kita break tadi pasal kita bercerita pasal lenggok-lenggok
air lagu apa semua tu kan. Jadi kita break, kita sembang-sembang lagi pasal ni kan. Kan. So kita nak sambung sikit daripada situ tau. Kita bercerita pasal lenggok tadi. Ada beza tak? Cik, kita nak masuk soalan tu. Ada beza tak lenggok dalam lagu-lagu tradisional Melayu ni antara lenggok lelaki dengan lenggok perempuan? Okay. Mengikut mak saya lah. Okay. Mengikut mak saya. Mengikut mak saya, which is guru saya lah kan. Okay. Ada beza sebenarnya. Okay. Bukan saja dari segi lenggok, tapi interpretasi lelaki dan perempuan lah. Sorry, interpretasi tu maksudnya interpretasi dari segi melodi atau dari segi lirik dia? Dari segi feel. Oh, okay. Dari segi delivery. Alright. Lenggok. Okay. Kan. Lirik, actually kalau ikutkan karakteristik lagu Melayu asli ni, liriknya bebas. Okay. Dia boleh bertukar-tukar liriknya. Lagu yang sama boleh macam-macam pantun. Yes, dia tak tetap, dia tak macam lagu langgam. Topik lain pula. Tak apa. Langgam adalah basically elaboration daripada lagu-lagu asli. Yes, biasa. dia pop lah. Dia pop. Pop lah. Lagu-lagu pop yang diaslikan. Yes. Itu dinamakan langgam. No, bukan lagu pop yang diaslikan. Itu macam mana? Lagu-lagu pop yang betul lah lagu-lagu pop yang diaslikan. Betul. Sebenarnya banyak aje lagu-lagu pop yang diaslikan daripada zaman lagu-lagu Melayu Deli pun banyak. Betul. So macam lagu langgam, dia punya lirik dia fix. Contohnya lagu langgam, lagu Di Ambang Sore. 10 orang nyanyi, 10 orang lirik yang sama kan? Ya, betul. Tapi lagu Melayu asli ni, lagu Sri Mersing versus Rosia Cik, lain pantun, M. Kilau lain pantun kan? Okay. So dari segi interpretasi, lelaki dan perempuan tu menurut mak saya, which is saya pun saya rasa saya pun setuju dengan benda yang sama. Ada beza antara perempuan dengan lelaki. Okay. Sebab apa? Hakikatnya lelaki dan perempuan kan memang berbeza. Okay. Kan? Jadi wanita tu sifatnya lembut kan, dan lelaki ni sifatnya gagah dan sebagainya, masculine dan sebagainya. Jadi benda tu apply dalam lagu-lagu Melayu asli juga. Okey, sebagai contoh, kalaulah kita tengok filem-filem lama, filem-filem bangsawan hitam putih, Nordin Ahmad, Latifah Omar apa semua kan, cara perempuan berlakon, sifat-sifat wanita tu kita boleh tengok dalam penyampaian pelakonnya. Lelakinya adalah pahlawan ataupun mungkin orang istana, bersilat dan sebagainya. So dalam nyanyian pun sama juga. Jadi bila kita menyanyikan lagu Melayu asli ni, kita kena bezakan. Kalau perempuan, nyanyilah cara perempuan. Lelaki, nyanyilah cara lelaki. Beza tu kat mana tu? Dari segi, saya nak menunjuk. Saya nak menunjukkan actionnya saja. Silakan. Okey, mungkin saya tak tahulah jadi ke tak jadilah kan. Ni apa, lenggok ke? Lenggok. Okay. Lenggok. Contoh lagu apa yang lelaki dan perempuan boleh. Okey, contohlah. Okay. Lagu Tan Sri SM Salim. Okey. Yang famous contohnya Zapin Budi. Okey. So, Atong, tapi budi Tom. Betul. Gambus silakan. So dia punya nak kena taksim lu. Yes, betul. So dia punya nyanyian dia yang saya boleh tiru sikit. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa. Aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kan tu. Style SM Salim tu memang macam tu. Dia macam bersahaja, macam rondang sayang, macam bercakap-cakap sikit style dia kan. So kalau perempuan yang nyanyi, Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa. Aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Ada part yang lelaki boleh
ambil juga daripada lenggok tu, tapi dia punya interpretasi dia, penyanyian dia, kalau tiru macam perempuan, dia akan nampak terlalu sangat, macam terlalu lembut untuk lelaki nyanyikan. Faham. Ini pendapat saya lah. Jadi kalau dari segi apa yang Amy nyanyikan tadi, dia nampak macam perempuan lebih banyak ornaments dia, lebih banyak bunga dia, dan dia lebih lembut. Betul. Lebih lembut daripada lelaki punya contoh. Betul. Itu kira kita punya pendapat lah, mak saya kan. Saya rasa macam itulah. Sebab bila saya tengok nyanyian penyanyi lama seperti R. Ismail, nyanyian dia tidak berlebih-lebihan. Nyanyian dia sederhana, tapi sedap. Jadi bagi saya, seorang kalau penyanyi lelaki tu, cantiknya seperti itu. Cantiknya, maknanya bila dia menyanyi tu pun kita tak confuse dia ni lelaki ke perempuan. Iyalah. Kan? Kita tak confuse. Itu dia. Kena dish. Itu dia punya key point dia. Tidak confuse antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau yang lelaki tu lenggok lelaki lah. Menunjukkan dia masculine. Betul. Tapi ada je penyanyi tradisional yang lama yang banyak lenggoknya lelaki, iaitu Dato' M. Kilau. Okey. Contoh lagu Sri Mersing. Okey. Sorry, lagu Sri Siantan yang tadi Mama nyanyi tadi. Okey. Ada version yang menyanyikan lagu Sri Siantan. Tinggi-tinggi bukit Siantan, Sri Siantan. Ada yang nyanyi macam tu. Tapi M. Kilau punya version, runtuhlah gunung tempatku berpijak, Sri Siantan. So banyak kan dia punya lenggok dia. Boleh sebenarnya. Bukan tak boleh. Tapi kita dengar sedap tak? Sedap. So saya cakap tadi, jangan bila menyanyikan tu lelaki boleh nyanyi macam perempuan, boleh ambil, tapi jangan sampai kita confuse ni. Cara tu macam kita akan rasa awkward lah. Macam kenapa macam perempuan lah. Kita akan rasa macam tu lah. Sebab banyak penyanyi-penyanyi lama, dan ada jugalah saya pun ada menyanyikan lagu, dengar lagu-lagu penyanyi lelaki. Jadi bila saya dengar contoh Ari Ismail kan, nyanyi lagu Melayu, saya akan bawa cara wanita. So kena ada adaptation lah juga. Adaptation. So bila kita sebagai abang lah dengar lagu Kamariah Noh nyanyi ataupun Rosia Cik nyanyi, abang bawakan dengan cara lelaki. Maknanya feel abang sebagai seorang lelaki. Boleh ambil dia punya ornamentation ke apa ke, boleh tiru, tapi lelaki mesti ada beza dia. Tapi sorry lah, aku tak reti je. Okey, senanglah kita nak bagi contoh kan, visual punya contoh, macam penari lah. Okay, penari. Kita ada penari lelaki, ada penari perempuan. So bila kita tengok penari perempuan tu lembut, dan okey. Tapi bila kita tengok penari lelaki tu, dia terlebih lembut daripada terlebih lembut daripada penari perempuan, kita akan rasa macam asal lembut sangat. Lelaki patutnya bila menari lagu Zapin lah contoh kan. Zapin. Kita nak tengok yang lelaki masculine tu dekat situ kan. So kita akan nampak macam ada something yang off lah dekat sini kan. So sama juga dengan nyanyian. Sebab kalau daripada bab tarian, tak silap saya mungkin saya silap, saya pernah mendengar yang orang-orang lama lah cerita, cara nyanyian, cara menari dalam situ ialah macam selalunya perempuan dia tak akan kepak. Dia tak akan kepak, dia akan dia tak lelaki yang akan lelaki yang akan kepak. So menari dia akan kepak, tapi perempuan dia akan tutup. Betul. So itu mungkin saya salah, tapi itu yang saya pernah dengar lah. Betul. Saya tak boleh nak kata lah yang saya cakap ni betul 100%. Ini hanyalah personal opinion saya saja. Saya pun tak mendalami ilmu tarian dan sebagainya. Tapi di mata saya, kalaulah lelaki tu terlalu lembut sangat macam perempuan ataupun lebih daripada perempuan, saya akan rasa macam lembut betul. Macam awkward. Kita nak tengok macam pahlawan, seorang lelaki yang menari. Macam itulah.
Okay. Saya rasalah. Jangan marah saya tahu. Tak, saya rasa antara the new generation yang boleh bercakap pasal benda ni ialah you. Sebab itu yang balik saya pada awal tadi kan, cakap Amy dah ada dalam traditional punya scene lama, dan lepas tu belajar secara formal, classical, lepas tu pop. Jadi bidang ni dah dari lalu. Jadi dia dah ada benda ni, ilmu pada bidang ni dah ada. Jadi comparison tu kita boleh buat. Itu yang tadi saya berbalik pada awal tadi punya statement tu. Faham. Okey, baik. Okey, okay, saya nak tutup bab tradisional, bab pop semua. Okay. Okay, kita nak masuk. Okay. Amy pernah menjadi tenaga pengajar di Aswara. Pernah? Yes, saya tak tahu yang pernah. lepas ni tak tahulah. Lepas ni, wallahualam. Okay, so tenaga pengajar di Aswara yang mengajar tentang Mek Mulung. Okay, Mek Mulung untuk pengetahuan, macam lah aku terror cakap benda ni kan. Tak tahu juga benda ni, aku just Google je. Okay, untuk pengetahuan, Mek Mulung adalah sebuah persembahan kesenian yang menggabungkan aspek lakonan, tarian, nyanyian dan muzik. Betul. Okay, dia berasal dari negeri Kedah. So Wang Tepus. Kedah. Okay, cuba cerita pasal Mek Mulung ni. Pasal Mek Mulung. Macam mana Amy boleh tahu jadi tenaga pengajar tentang Mek Mulung ni? Masa saya belajar di Aswara, saya salah satu subjek yang diajarkan di Aswara adalah Mek Mulung. Okay. Sebab saya masuk Aswara degree, so kita belajar Mek Mulung, Randai. Kalau diploma dia ada belajar Makyung, wayang kulit, bangsawan dan sebagainya lah. So untuk degree kita ada belajar Mek Mulung. So kemudian lepas dah habis semua belajar, saya pernah jugalah berlakon dengan production luar, Mek Mulung. Jadi dulu masa saya belajar, masa tahun 2008 macam tu, kat Aswara tu subjek tu ada, tapi saya dengar cerita lepas tu dah tak ada dah subjek Mek Mulung yang diajarkan. Jadi masa PKP, sebelum PKP tu, subjek tu diwujudkan kembali di Aswara. Masa PKP? Sebelum PKP. Oh, sebelum PKP, subjek tu diwujudkan kembali di Aswara. Dan nama saya telah suggestkan untuk mengajar kerana saya pernah belajar dengan tokoh-tokohnya. Antaranya Pak Saleh, Pak Saad, Pak Din. Jadi mereka ni semua adalah tokoh Mek Mulung di Kedah. Dan saya pernah belajar dengan diorang masa saya belajar dulu. So saya dah dijemput lah untuk mengajar. Plus saya ada education background apa semua, jadi that's why saya ditawarkan lah untuk mengajar dalam bidang Mek Mulung. Macam itulah. So basically apa dia Mek Mulung ni? Mek Mulung ni macam abang cakap tadi lah, dia kesenian tradisional, teater tradisional. Macam orang kata, kalau kita kata Makyung famous kan. Makyung tu daripada Kelantan, Mek Mulung ni daripada Kedah. Adakah dia ada persembahan dengan Makyung atau ada perbezaan dengan Makyung? Struktur persembahan lebih kurang sama. Which is dia ada buka panggung dia, lagu dia, mengadap rebab kan. Okay. Kita ada gerak timpoh. Lepas tu dalam persembahan tu ada watak raja, puteri, ada dua peran. Kalau Makyung ada peran tua, peran muda. Yeah. Kalau dalam Mek Mulung kita panggil awang pengasuh tua, awang pengasuh muda. Okey. Awang pengasuh tu dia ada dua. Ada dua. Sebenarnya dia boleh jadi ramai. Tapi yang wajibnya adalah awang pengasuh tua lah. Tua. Awang pengasuh tua. Sebab Mek Mulung Kedah kan. Okay. Okay. So awang pengasuh muda tu kira pun antara karakter yang wajib jugalah. Tapi yang wajib yang nombor satu is awang pengasuh tua lah. Watak raja, watak ni dan cerita-cerita yang dimainkan dalam Mek Mulung pun cerita-cerita hikayat. Raja-raja. Dan ada karakter nama dia Wak Nujum Wak Raja. Wak Nujum adalah kiranya watak tambahan lah. Bukan semua cerita ada Wak Nujum. Tapi Wak Nujum ni tugas dia adalah untuk mentafsir mimpi. Untuk mentafsir mimpi supaya raja tu apa dia boleh buat
daripada situ apa alamat yang nak disampaikan tu, sama ada negara dia nak kena attack ke, nak kena cari puteri ni ke apa ke. So dia macam karakter What Rogol pula dalam lebih kurang. So dia punya persamaan tu ada, cuma bahasa lain, lagu-lagu of course lain. Struktur persembahan tu lebih kurang sama. Okey, baik. So cerita-cerita dia macam mana? Okey. Ada saya terbaca Mek Mulung punya apa sejarah lah daripada apa pasangan suami isteri yang apa dia buat gendang kan antara adakah itu salah satu hikayat di dalam cerita atau memang itu bukan hikayat itu kiranya antara salah satu orang kata apa ni cerita asal usulnya Mek Mulung, which is itulah suami isteri, dia ada anak perempuan, dan anak dia ni suka menyanyi, so dipanggil mulung macam tu. So dia buatkan gendang, anak dia menyanyi dan sebagainya, so menari kat dalam hutan. So dia orang pun tinggal kat dalam hutan. Jadi daripada tak silap saya lah, daripada Thailand tu berjalan sampai ke Wang Tepus tu. Wang Tepus di Kedah. Yes, betul. Okay. So daripada situlah datangnya Mek Mulung katanya. Yang tu yang jumpa raja dalam hutan tu kan ada cerita lain ke tak ada? Salah satulah tu. Dia ada banyak-banyak version of stories yang kita pun tak tahu mana satu kesahihannya datangnya Mek Mulung ni. Tapi yang sahihnya yang kira konkretnya adalah Mek Mulung ni hanya dapat diwarisi oleh darah keturunan Mek Mulung sahaja. Wow. Kerana itu Mek Mulung ni kurang popular. Dia tak macam Mak Yong. Macam orang sana boleh tubuhkan kumpulan Mak Yong, orang sini boleh tubuhkan kumpulan Mak Yong. Tapi dalam Mek Mulung ni hanya darah keturunan dia sahaja yang boleh mewarisi persembahan itu. Cuma sekarang ni dah ada sebarkan ke? Yes, kita di Aswara, di Aswara telah mengangkat subjek Mek Mulung ini untuk dijadikan salah satu subjek pembelajaran untuk persembahan lah, supaya ia tak lapus, tak pupus lah orang kata. Antara lagu-lagu dalam Mek Mulung, cuba kalau lagu favourite saya lagu favourite saya dalam Mek Mulung ni lagu Burung Odang, tajuk dia. Burung Odang. Burung Odang ni dinyanyikan semasa raja nak panggil awang ataupun puteri nak panggil inang. Dia akan cakap, yalah sedang berapa umur dengan lama sangat lama nak panggil tubuh badan inang. Wow. So aku nak panggil inang dengan kasak gedegak, takut dia bangkit murka tubuh badan aku. Lah ni aku nak panggil dia dengan halus perlahan sekali lalu. So dia nyanyi lagu Burung Odang. Nyawa burung odang didondang, bangunlah inang nyawa dok bangun ke nyawa gerak bangun burung. Sebab yang tu Kedah punya ni kan, perkataan-perkataan Kedah tu. Yes. Dalam Mek Mulung kita gunakan bahasa Kedah tua. Sebab kalau gerak bangun tu, gerak tu maksudnya kejutkan. Dia bukan gerak ni. Bukan bergerak. Bukan gerak ni. Gerak bangun tu, bangun. Yes. So yang tadi yang dialog yang first tu adalah ucap tetap. Which is Mak Yong ada, dalam Mek Mulung pun ada. Ucap tetap tu memang karakter wajib lah dalam persembahan teater Mek Mulung. Ucap tetap tu, yalah sedang berapa umur dengan lama sangat lama nak panggil tubuh badan inang. Aku nak panggil inang kasak gedegak, takut dia bangkit murka tubuh badan aku. Lah ni aku nak panggil dia dengan halus perlahan. So bila dia nyanyi lagu Burung Odang tu, tak bangun juga inang ni, dia panggil inang, inang, tak turun juga inang ni. Ucap tetap lagi sekali. Yalah aku panggil inang dengan halus perlahan, dia tak dengar. Lah ni aku nak panggil dia dengan kasak gedegak. Kasak gedegak. Tu baru dia nyanyi lagu Bangun Inang. Lagi bangun, lagi bangun, lekahlah inang, bilang segera, lagi sangat lama duk panggil saya, duk panggil, itu sajalah kabar saya berkabar, ya. Atang benar. Atang benar jadi. Jadi sound engineer tu. Aku ingat kau jadi penari tu. Dia Mak Inang dulu. Mak Inang. Syabas Atang.
Wow, okey. So dalam cerita-cerita Mek Munir ni ada banyak cerita, ada banyak hikayat. Saya tak pasti, tapi kalau tak silap saya lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau tak silap saya, ada lebih kurang 6-7 macam tu lah katanya. Tapi yang dimainkan hanya ada beberapa sahaja. Kerana yang lain tu tak dapat didokumentasikan. Sebab kita orang tua-tua dulu kan tak ada yang menulis tentang skrip ke apa ke. Dia orang tu kira cara dia menyampaikan tu dengan lisan. Jadi tak dapat didokumentasikan. Sayang sekali. Yang ada yang dipentaskan, yang setahu saya Dewa Kaca, Putera Cahaya Bulan, Malim Bongsu dengan Dewa Muda. 4 ni rasanya yang masih dipersembahkan lah. Boleh create baru lah. Saya tak tahu, tak pasti lah sebenarnya kalau boleh di-create. Soalan Atong ni, kalau orang yang tak dengar, Atong tanya boleh create baru ke cerita-cerita macam ni menggunakan formasi yang sama? Mungkin rasanya fusion lah. Dia dah tak jadi, mungkin dia bukan Mek Mulung yang sebenar lah, kan. Dia jadi benda baru lah. Langgam lah. Dia langgam lah. Tapi gunakan struktur yang sama kan. Interesting. Kita buat yang dia Tong Okay, last segment. Okay. Kita berbalik kepada cerita awal tadi, yang masa dia buat ada dia punya indie band dia. Balik semua. Recap semua masa tu di ITM. Di UiTM. Asmida juga seorang komposer yang melahirkan beberapa lagu, tapi sayangnya dia tak publish. Dan saya ada mendengar satu lagu je lagu Biri-Biri Hitam tu. Saya cakap, oi, lagu ni korang buat macam orang nak menyanyi balik, susah ni kan. So yang saya tahu Biri-Biri Hitam. Biri-Biri Hitam dalam time signature 3-4 ini 6-8 6-8 dah ni buat. Lepas tu lagu lagi Tari Lagu Hati 5-4 dengan 4-4. Yes. Tari Lagu Hati tu dalam 5-4 punya time signature. Gila minat ni. Tu lagi ada 3-4 tu dalam 3-4 lah. 3-4 dan 3-4. Yang saya realise bila saya mendengar dua lagu ni, Biri-Biri Hitam dengan Tari Lagu Hati. Pemilihan intervals. Pemilihan intervals, jarak di antara dua note ni sangat-sangat mencabar lah. Yang especially part kalau Biri-Biri Hitam kan macam, oi, susah ni nak lompat ke situ. Macam mana, apa story behind Biri-Biri Hitam, behind betul kata tempat duduk tu. Sebelum saya cerita kepada tu kan. Masa saya di UiTM, kan saya kata tadi, saya banyak terbuka minda saya, view saya terhadap muzik tu macam baru dirobek lah begitu. Kan. Dan di UiTM saya telah berkawan dengan seorang insan ni, nama dia Izzat Amir bin Salamon. So Izzat Amir, saya kalau boleh tak nak sentuh ni, tapi kadang-kadang dia dah sentuh, saya tak buat apa lah. Saya tak akan boleh tak cerita. Ada. Sebab dia adalah kiranya orang yang menjadi fenomena lah dalam hidup saya, which is dia telah memperkenalkan saya dengan seorang artis daripada Iceland, iaitu Björk. So Izzat ni dia pinjamkan saya kaset Björk tu. Dia kata, Amy, kau dengar lagu ni? Kan? Saya bila dengar tu, saya jatuh cinta pandang pertama dengan Björk. Dan saya sangat suka dia. Jadi disebabkan maknanya masa tu daripada traditional, saya dah suka experimental music tau. Jadi that's why tulisan lagu saya tu, dia sebenarnya jadi macam gitu je kan. Maknanya bila kita tulis lagu tu, kita cerita tentang kehidupan kita, apa yang kita rasa masa tu, apa semua. Jadi mungkinlah disebabkan pengaruh daripada muzik yang saya dengar pada ketika itu, which is Björk. So dia effect saya punya songwriting. Nak kata saya mereka benda tu, sama sekali saya tidak mereka benda tu lah. Dan
actually awalnya lagu-lagu saya ditulis untuk electronic music. Oh, okay. Electronic music, which is masa tu memang ambil pengaruh Bjork lah. Yes. Okay. Saya memang suka gila kat Dila kan. So masa tu pula kita kat school kan, kita belajar music programming dekat school. So bolehlah program music sikit-sikit guna GarageBand semua, main keyboard. Sebab main keyboard kalau kita warm up vokal, kita dah boleh main dah. Piano sikit-sikit, coding apa semua dah boleh main. So Arwah Izzat ni, dialah yang membetulkan chords saya. Dia yang cari chords untuk lagu-lagu saya. Jadi saya buat melodi macam ni, dia yang betulkan. So basically dia arrangekan untuk. Dia arrangekan lah. Dia MD saya lah masa tu. MD lah. Dia MD saya lah masa tu. Jadi kita nak produce electronic music masa tu tak ada kaki. Tak ada kawan-kawan. Tak ada gang. So Izzat kata macam, kita guna je lah kawan-kawan kita apa yang ada ni. Itulah jadinya The Moustache band saya. The Moustache. Wow. So dalam band tu ada Izzat lah, gitaris dan MD. Ada Roger sebagai tabla player. Ada Syahirwan, Cik Wan sebagai double bass dengan Panjang Syaris trumpeter. Drummer masa tu kadang-kadang Ruvi, kadang-kadang Hasanul. Ruvi main. Okay, right. So dia jadi daripada electronic music tiba-tiba jadi macam folk Nusantara kind of thing macam tu. Tapi akustik pula. Akustik. Itu yang saya tengok dalam tujuh apa? The Weekend. Bukan. The Weekend. The Weekend tu, so kita bawa konsep tu lah. Jadi The Moustache masa di ketika itu masa zaman-zaman singer-songwriter tengah hype lah masa tu kan. Zaman ZRV, zaman Yuna tengah macam, bukan, diorang tak jadi international lagi, diorang masih lagi main gig-gig kat sini kan. Liana Fizi, Estrella dan sebagainya. So masa tu saya keluar dengan konsep memang macam tu. Jadi menjadi perhatian dalam indie scene lah juga. Which is jarang orang nak bawakan those instruments. Ada kadang-kadang saya ada harmonium, ada accordion. Harmonium tu siapa main? Harmonium, kemudian tu ada Zack. Zack dia ni keyboardist Hujan tak silap. Dia main. So ada elemen-elemen macam tu dalam performance indie. So dia orang agak lain lah daripada yang lain kan. Sebenarnya bukannya kita memang nak buat pun. Macam Izzat kata lah, kita gunalah kawan-kawan apa yang ada. Kau boleh main apa? Kau boleh main ni, okay. Masuklah kan. Itulah asal usulnya. Okay. Itu sangat-sangat interesting sebab saya rasa ialah lagu-lagu yang dikompos oleh Asmida memang dia bukan pop music lah. Bukan. Okay, dia bukan pop music lah. Bukan. Saya tak reti lah tulis lagu pop pula. Saya awak boleh nyanyi lagu boleh pop nyanyi lagu pop pun kadang-kadang banyak persoalan dalam diri. Tapi nak tulis lagu pop saya tak pandai lah. Tak reti lah lagu-lagu ballad. Sebab awak punya melodi sangat teknikal gila. Macam wow, interval dia begini lompat. Sebenarnya sebab lagu tu kan macam, lagu tu cerita pasal diri saya lah, which is saya rasa saya ni macam kambing hitam lah dalam apa-apa pun. Kita semua pun pernah rasa benda tu kan. Okay. So saya rasa macam saya ni kambing hitam lah. Macam bukan favourite. Bukan favourite. Dan sentiasa macam orang kata salah je kan. So mungkin daripada ekspresi, daripada perasaan tu yang datangnya notes-notes tu kot. So macam tu lah. Okay. I mean itu another interpretation of kita punya pemikiran, kita punya upbringing, kita punya perasaan yang diletakkan di dalam lagu. Di dalam lagu yang pemilihan not tu mungkin ada dia punya, orang mendengar mungkin ada interpretasi dia yang berbeza-beza kan. So sebab saya dengar bila hitam, saya bisa dengar Amy main dengan Rafi Soho. Itu sangat fusion punya style, fusion jazz punya style. Lepas tu saya pernah dengar Bila Hitam Amy perform dengan Berg. Itu piano saja. Yes, piano saja. Dan dia jadi macam, wah, ini seriosa punya style. Dia macam okay. Kan saya kata tadi, saya sesumpah. Sesumpah. Bila dekat dinding hijau jadi hijau. Bila dekat dinding coklat jadi coklat. Saya tak boleh cakap sesumpah. Saya akan cakap versatile. Tapi ada masalah juga orang versatile ni. Sebab saya pernah jumpa dengan Kak Jennifer Thompson.
Saya cakap dengan dia, Kak, macam mana saya tak tahu apa saya nak buat lepas ni. Lepas saya dah macam rasa give up dengan ballad, dengan pop, singing apa semua. Saya rasa macam mana saya try 10 tahun saya cuba pun saya tetap tak boleh juga. Maknanya tak ke depan dan sebagainya. So Kak Jen kata inilah masalah penyanyi versatile. You all tak tahu nak buat decision kat mana you all nak pergi sebab you all boleh nyanyi macam-macam. Berbanding orang yang memang dia hanya tahu satu benda je. Contoh R&B je dia tahu. So dia akan kuat dekat situ je lah. Dia akan master satu. Kalau macam you dia kata, itu memang masalah you. Tapi whatever it is, pilih apa yang hati you suka nak buat. So that's why now saya make a decision, which is saya tak nak lagi, kalau boleh lah kan, saya tak tahu, Allahualam. Sekarang ni kita cakap, saya kalau boleh tak nak lagi pergi ke macam pop ke ballad ke, sebab saya tahu, saya admit itu bukan forte saya, bukan kelebihan saya di situ. Saya tahu kelebihan saya di bidang tradisional. So now saya rebrand lah diri saya. Saya keluarkan lagu-lagu yang berunsur tradisional, ataupun satu lagi yang terms baru yang saya sendiri cipta, neo trad. Neo trad. Okay, neo traditional. Neo trad ni. Neo trad ni, okay, sekarang ni saya nak buat dua benda. Saya nak buat Melayu authentic dan saya nak buat neo trad. Neo traditional. So neo traditional ni, neo tu maksudnya new lah. New, okey. Neo traditional. So neo traditional ni dia boleh pergi macam-macam. Termasuklah fusion. Okay, fusion jazz lah. Fusion, ethnic fusion. Yeah. So neo trad ni menghasilkan lagu-lagu dalam ritma Melayu moden. So dia boleh jadi besar. Kita boleh bereksperimentasi dalam tu. Kita boleh berminimalis di dalam itu. Kita boleh bermacam-macam lah. Kita boleh boleh jadikan dia macam lab untuk kita bongkar lagu-lagu Melayu ni. Jadi saya gunakan repertuar lama untuk saya bereksperimentasi dalam neo trad. Dan saya juga mencipta lagu baru tapi berasaskan Melayu tradisi di dalam neo trad. Wow. Serius ni nak dengar agak kan? Ini benda yang tunggu tak lama lagi akan keluar. Tapi benda-benda tu, elemen-elemen tu saya rasa kita boleh explore lagi dalam. Kami akan harapnya episod ni keluar sebelum apa yang terjadi. Tapi tak tahulah nak kata kan. Yes, betul. Asmida akan appear dalam projek kami bertajuk Fusion Alun Layar. Yes. Di mana kami akan mengambil lagu-lagu daripada tahun 1950 sampai 1999. Yang akan diffusion jazz kan. So mungkin ada terma-terma new trad dia dalam tu, tak tahu apa benda. Itu bagi saya, itu saya consider sebagai neo trad lah. Which is showcase saya yang baru-baru ni pun neo trad Asmida Ismi. So showcase itu kira macam saya memperkenalkan diri saya semula. Asmida Ismi, which is I want to do what I want to do. So neo trad tu saya bawa dalam showcase saya tu. Jadi tidak salah lah kita mengambil ni Atong sebagai seorang presenter, vokalis di dalam projek kita. Jadi yang Fusion Layar akan dipersembahkan pada 7 Oktober di Dewan Orkestra Aswara. Yes. Harapnya sempatlah kan kita on air. Betul. Tapi tak nak kata lah kan. Kalau episod ni keluar sebelum 7 Oktober, so korang kena beli tiket. Jangan lupa beli tiket. Link dia nanti sertakanlah kat bawah. Kalau keluar sebelum. Kita tanya producer. Boleh producer. First episode. Okay, kita buat outro lah pula. Outro lah. Okay, baik. Katakanlah, ini saya tanya dekat semua guest yang ada kat sini pun bila datang. Katakan satu hari ada seorang anak muda datang, tak kisah lelaki ke perempuan ke, datang jumpa Ami. Kata, Kak, saya nak jadi macam Kak lah. So what is your advice? Apa nasihat Ami kat budak ni? Jangan jadi macam saya. Jangan, nanti struggle, pening. Okay, mungkin saya ambil tu sebagai satu skop yang dimaksudkan adalah dari segi
dari bidang tradisional lah kot. Okay. Kan? Apa yang saya boleh bagi tahu, saya nak nasihatkan, bukan nasihat lah, saya nak berkongsi, share. Whatever it is, cari guru untuk kita menimba ilmu. Okay, boleh tengok video dan sebagainya, tapi guru tu dia akan membetulkan apa yang kita nyanyi dan sebagainya. Jangan cari satu guru je, carilah banyak guru. Guru pun kena guru yang betul. Kalau nak nyanyi lagu asli, cari cikgu ataupun penyanyi-penyanyi lagu Melayu asli yang betul. Jangan pula awak cari penyanyi rock pula nak belajar lagu asli. Kan? Nanti jadi lain. Jadi nak belajar kena berguru. Sebab itulah yang saya lalulah first kali, mak saya lah guru saya. Keduanya, buatlah benda yang kita suka. Okay. Sebab bila kita buat benda yang kita suka, automatically kita akan ada passion dekat situ. Sebab benda tu kita suka. Dan automatic kita bagi 300% terhadap 300. Terhadap benda yang kita nak keluarkan tu. Sebab kita suka. Jangan ikut orang. Jangan ikut trend semasa. Tanya diri awak, apa yang awak suka. Okay. Jadi rasanya perkongsian atau nasihat-nasihat tu sebenarnya more or less the same lah macam yang lain. The first thing, cari ilmu untuk masuk dalam bidang ni, bidang kesenian ni. On my side, yang I always selalu cakap, mental kena kuat, babe. Kan, dah ada ilmu satu, mental kena kuat juga sebab banyak struggle dia dalam bidang kesenian ni. Betul. Okay, alright, kita tutup cerita ni. Baik, terima kasih kepada Azmida. Terima kasih kerana sanggup datang meluangkan masa. Terima kasih kerana mengundang saya hari ni. Okay, baik. Alright, okay, kita jumpa lagi di episod-episod yang akan datang bersama Di Belakang Tabir bersama. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.